Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita bersama saya, moderator Khadijah Abdul Hamid dalam Influencer at Japan. Apa khabar semua? Saya harapkan semua kekal mengamalkan, meningkatkan pengenalan diri COVID-19 dengan TRIS ya. Tahu kan apa itu TRIIS? Iaitu Test, Report, Isolate, Inform dan Seek. Okay, hari ini saya rasa kita memang cukup istimewa. Kita bersama dengan dua panel yang memang cukup istimewa dan tajuk yang cukup istimewa. Saya rasa tercabar juga bila tajuk macam ni kan. Okey, tak apa. Sebelum itu saya perkenalkan bersama kita iaitu yang bahagia Datuk Nazim Johan atau lebih dikenali dengan nama Tok Ki, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia, dan Puan Nurul Syarina binti Muhammad Anwar, Ketua Pegawai Kuasa Negeri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Yang ini kita membincangkan, siapa tahu, saya rasa semua dah tahu kan, tajuk kita adalah perjuangan dalam kepenggunaan. Tajuk yang sangat menarik dan amat dekat dengan kehidupan kita. Okay. Apabila berbicara tentang perjuangan, perkataan perjuangan itu saya rasa amat tinggi nilainya dan mempunyai makna yang cukup tinggi. Apabila kita rujuk dalam Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, perjuangan itu membawa maksud merebut, mencapai dan mempertahankan sesuatu. Manakala kepenggunaan itu adalah merujuk kepada segala hal yang berkaitan dengan pengguna. Okay. Tuan-tuan rasanya dah bersedia untuk mendengar tentang perjuangan dalam kepenggunaan. Setiap individu maupun kelompok mesti berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pengguna. Jadi sudi saya berkongsi tentang satu badan ataupun persatuan di Malaysia ini yang memang berjuang untuk membela pengguna. Untuk mengenali dengan lebih dekat, saya rasa rasanya sesuai kita dengar penjelasan daripada panel pertama kita iaitu yang bahagia Datuk Nazim Johan ataupun dikenali dengan Tok Ki. Okay, Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Nak address sebagai Cik apa ni? Cik Comel. Saya Khadijah, boleh dipanggil Zaza. Biasa orang panggil saya Zaza. Okey. Sebagai pembuka bicara kita Datuk, pada sesi ini boleh Datuk terangkan sedikit tentang latar belakang PPIM dan apakah fungsi dalam konteks membela pengguna. Dan kalau boleh juga, boleh tak terangkan bagaimana Datuk dan PPIM ini memperjuangkan, membuat perjuangan membela pengguna ni. Silakan Datuk. Okey, Puan Nurul, apa khabar? Baik, Alhamdulillah Datuk. Kita di bahagian pengguna ni, makna interaksi dengan KPDN ni memang tak boleh dielakkan. Betul. Tapi memang saya pun memang sentiasa ada kesinambungan ya. Untuk berjumpa dan berbincang dengan pihak KPDN KK ya. Dipanggil KPDN HEP ya. Pasal dulu dia KPDN KK dan sebenarnya sejarah kita di KPDN KK ni lama. Daripada dulu lagi. Saya ingat masa mula-mula tu masa zaman Tan Sri Muhyiddin menjadi menteri kepada KPDN KK. Masa kita mula rapat dengan KPDN lah. Jadi kita sebenarnya dah 25 tahun. Tahun ini kita merayakan perayaan 25 tahun penubuhan PPIM. Sebenarnya PPIM ini ditubuh untuk membantu usaha-usaha membela hak dan maruah para pengguna di luar sana. Banyak usaha yang telah dibuat oleh KPDN KK untuk membela maruah, tapi kadang-kadang ada je orang komen pasal dia nak kena jaga dua-dua. KPDN ni dia nak jaga pengguna, dia nak jaga juga hal ehwal pengguna dan dia HEP. Perdagangan.
perdagangan juga ya, nak jaga perdagangan. Jadi kadang-kadang dia pun jadi serba salah juga. Saya pun faham juga kekangan yang mereka hadapi. Tapi apa pun, dia ada satu lagi macam yang kita ada lah, persatuan pengguna. Dia kerja dia lebih nak jaga pengguna lah. Pasal pengguna ini sebenarnya dia mempunyai hak-hak yang jelas ya, yang untuk kita tegakkan supaya mereka mendapat hak, contohnya hak untuk mendapat maklumat, hak untuk memilih, hak untuk dapatkan ganti rugi, macam-macam. Itu hak pengguna ya. Jadi kita di PPRM agak lebih ke arah itu, tapi kita juga melihat jugalah daripada segi perdagangan, macam mana ia dapat membantu para pengguna dan juga para pengusaha. Ya, di masa yang sama dia ada equilibrium. Benda bukan mudah tapi kita cuba buat dan kita juga ikut juga KPDN punya usaha kan. Jadi kita bila kita menubuhkan persatuan ini dulu 25 lebih kurang dalam 28 tahun dahulu, kita melihat pengguna dia tidak, sebenarnya hari ini kalau saya tanya Zaza ya, biasanya Zaza mesti jawab ya kita pengguna. Betul tak? Betul. Kita semua adalah pengguna. Tapi sebenarnya kita semua juga di kebanyakan masa sebenarnya kita ni lebih diperguna. Kita ni lebih diperguna oleh kumpulan-kumpulan tertentu yang lama-lama kalau kita ambil mudah esok kita jadi tak guna. Jadi ini antara laluan kehidupan kita. Pasal sebenarnya kita ni almost saya boleh katakan hari-hari ditipu. Walaupun usaha KPDN KK ni nak buat macam-macam, tapi para penjangak di luar sana itu dia lagi advance ke depan dan mereka kerja dia tak berhenti. Sedangkan kalau kita tengok daripada penguatkuasaan, saya rasa sekarang ni 2,000 je Puan Nurul. Betul Datuk. Nak jaga satu Malaysia, nak jaga 30 juta. Berapa satu orang tu? Kalau polis dia kata 1,000 lebih untuk seorang pengguna kan. Maknanya polis seorang polis 2,000 lebih pengguna. Tapi kalau yang ini saya sebanyak lagi lah, jauh lah banyak lagi. Jadi kadang-kadang kita juga bersimpati juga kepada KPDN ini kerana mereka kena menjaga benda yang luar biasa yang kadang-kadang melibatkan para pengguna yang kurang faham dan meletakkan segala bebannya atas kementerian. Jadi benda-benda ini yang kita cuba mainkan peranan penting supaya kita pengguna juga kena faham mereka juga bertanggungjawab untuk membantu sebenarnya. Mereka juga bertanggungjawab untuk menjadi mata dan telinga, tapi ini pun tak terjadi sebenarnya. Pasal biasanya pengguna kita macam kurang diberi maklumat, kurang faham isu-isu pengguna dan mudah sangat ditipu kerana tidak diberi pendedahan yang mencukupi, mungkin daripada sekolah tidak diajar dengan cukup, walaupun cuba diajar tapi sebenarnya jauh lagi kita daripada memahami keadaan semasa yang mana kita dengan mudah-mudah tertipu. Jadi sebenarnya kalau saya nak share sikit aja, aduan kita terima ni berpuluh-puluh ribu ya. Along saja pun sejak beberapa tahun lepas lebih 50,000 aduan along. Sehingga yang terkini kan along datang ke pejabat kita, peminjam datang pejabat naik ambulans pun ada. Pasal dah teruk sangat tak boleh nak lari apa benda. Jadi ini yang kita cuba bantu pengguna daripada Kedah lah, pengguna daripada Terengganu lah yang baru ni, alhamdulillah masjid bantu dia sebahagian untuk membayar hutang-hutang along yang kawan dia ambil, bukan dia ambil pun tapi dah tak tahan. Jadi benda-benda seperti ini kita melihat isu-isu yang pengguna ditekan dan diambil kesempatan. Ada yang pinjam 50,000 bayar 10 juta pun ada, siapa nak pergi kat siapa. Dan ada juga kes-kes kartel yang kebelakangan ini, kes ayam, kes barang tiruan, segala-gala benda. Jadi kita kesian kat para pengguna ini yang biasa sangat ditipu mudah-mudah. Terutama kalau contohnya di kedai workshop, orang perempuan adalah mangsa utama. Walaupun orang lelaki pun sebenarnya sekarang ni kadang-kadang dia orang pun bengong juga, tak tahu juga pasal kereta. Dulu kita kata orang perempuan tak tahu pasal kereta.
Tapi lelaki pun sekarang ni akal sedia kan dia pun tak tahu juga kereta ni apa benda. Dia pun tak tahu apa benda. Dia tahu start minyak jalan. Jadi bila kadang-kadang tiba masa nak tukar tayar, contohnya lah kalau Zaza bawa kereta kan pergi kerja. Ya saya. Berapa kali pergi workshop? Ya. Berapa kali pergi workshop? Tukar tayar Berapa kali ke? pergi workshop? Setahun sekali lah kalau tukar tayar tu. Repair ke, servis ke. Jadi kebanyakan Servis bergantung juga dengan kita punya perjalanan kan. dia pandai sikit lah. Setengah orang apa pun dia tak tahu, dia diserah pada suami dia pun ada juga. Tapi yang kita nak share dia macam ni. Contohnya kita pergi tukar tayar. Biasa kedai tayar ni dia akan cakap, okey tukar tayar 4 biji, katakan 1,000 lah special price. Tapi bila kita nak itu, dia pun cakap, oh sebenarnya you punya camber ni kena tukar. Pasal camber ni dah bengkok, kata dia. Kita pun tak tahu apa benda camber pun kita tak tahu. Ni tak boleh pakai dia. Kalau tidak, kalau tak tukar esok tayar je dimakan sebelah. Kita pun takut. Jangan cakap, oh perempuan dan lelaki macam tu. Lepas tu nak turun ke bawah tempat tayar tu pun entah turun entah tidak. Tak pakai kasut tumit tinggi. Sedangkan kalau orang lelaki sendiri pun tak turun. Jadi lama-lama kelamaan kita dengan mudah ditipu. Kalau ikutkan skru untuk camber tu, mungkin RM6, RM7 tapi dia akan charge sampai berpuluh-puluh ringgit. Sampai RM570 untuk tukar. Jadi benda-benda seperti ini sering berlaku. Jadi kita kalau boleh, kita tak nak ditipu oleh contohnya workshop. Kita tak mahu ditipu oleh insurans. Insurans pun banyak menipu. Kita nak bawa kes insurans ni Puan. Insurans. Okey, bank pun ada juga yang menipu. Ni terlalu banyak sebenarnya. Jadi kita kena buat sesuatu untuk membawa kesedaran supaya para pengguna ini diisi dengan ilmu kepenggunaan yang membawa kesan. Lepas tu sekarang ni Zaza, sebenarnya antara yang paling dahsyat sekali kena scam. Siang malam pagi petang kena scam. Orang yang pangkat macam profesor pun kena scam. Cuba bayangkan. Yang pangkat macam wakil rakyat pun, bekas wakil rakyat kena scam dah 5 tahun jadi wakil rakyat pun masih kena scam lagi. Cuba bayangkan. Jadi itu yang saya sebut tadi, kita rasa kita pengguna tapi biasanya kita di pengguna. Jadi kita kena balik-balik, mungkin sebagai family, kita kena balik bercerita pada family kita untuk mengisikan kita dengan ilmu penggunaannya asas. Supaya kita tidaklah bengong sangat bila kita berhadapan dengan satu keadaan. Kadang-kadang takut. Dan yang antara tadi pun saya terima panggilan. Panggilan ini adalah daripada LHDN. Tuan didapati mempunyai tunggakan. Ini memang penipu lah ni. Tapi penipu pun banyak, bukan sikit-sikit. Saya rasa semua orang kena tipu dan akhirnya membenarkan diri kita ditipu. Jadi lebih kurang begitulah kita punya cerita. Dan kita nak bercerita supaya pengguna ini faham dan buat sesuatu untuk mengisi ilmu kepenggunaan. Datuk, terdapat satu soalan daripada kita punya pelayar FB daripada Cik Azuraini Abdul Majid. Boleh Datuk terangkan apakah ada gabungan dan kerjasama antara PPIM bersama NGO lain dalam memperjuangkan hak pengguna? Okey. Mungkin kelebihan kita baik dengan semua. Semua NGO pun kadang-kadang kita bertukar maklumat, kita buat apa yang perlu pasal kita tak boleh bekerjasama buat kerja seorang-seorang. Ini amat penting. Kita semua kita kacau, KPDN pun kita kacau, tadi dengan Kementerian Pertanian pun kita kacau, dengan JAKIM kita kadang-kadang orang pun marah kat kita. Kita ni muka tak malu sikit. Tapi untuk melindungi pengguna kenalah. Tapi saya kalau macam malu tu macam dengan Zaza tu saya malulah sikit. Tapi jadi kita cuba buatlah. Kita cuba buat apa yang perlu untuk InsyaAllah. dan apa yang perlu kita buat. Gitulah. Okey. Baik, daripada jawapan yang bahagia Datuk tadi, saya lihat terdapat kesinambungan pengguna antara hak-hak pengguna tu dengan dengan perjuangan tu. Jadi saya rasa kita semua wajib mengetahui hak-hak kita sebagai seorang pengguna. Betul tak Puan Nurul? Okay, dalam konteks KPDN HCP ini, adakah KPDN HCP menggariskan hak-hak asasi pengguna? Boleh Puan terangkan sedikit
kepada pelayar FB page kita. Silakan. Okey. Baik Puan Daza, terima kasih. Saya ucapkanlah kepada pihak Japan kerana memberi peluang untuk pihak KPDN HEP bersama-sama dengan PPM Datuk Nazim dalam sesi pada petang ini. Okey, kesinambungan daripada yang diceritakan oleh Datuk Nazim tadi, toki kita memanglah macam Datuk dah sebut tadi, kita ada KPDN HEP ni skop dia melindungi pengguna dan juga menyeimbangkan dengan perdagangan beretika. Maka itu terpaksalah kita orang kata menyediakan hak-hak asasi kepada pengguna supaya pihak-pihak pengguna ini mempunyai satu panduan bagaimana mereka untuk berurusan ataupun membuat pilihan dalam melaksanakan hak-hak asasi mereka. Secara asasnya hak asasi pengguna ini ada 8. Ini standard satu dunia, hak asasi pengguna ada 8. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan keperluan asas. Macam Datuk sebut tadi, keperluan ayam lah yang perlu kita sedang hadapi sekarang. Dulu ayam tu mungkin suatu perkara yang kehendak, tapi zaman sekarang anak siapa yang tak makan nasi kalau tak ada ayam? Tiap-tiap hari mesti ada ayam, tiap-tiap minggu kena ada ayam. Jadi sekarang ni banyak perkara-perkara yang telah berubah yang mana menjadi satu keperluan asas. Tetapi walau apa pun, keperluan asas pengguna sebenarnya lebih merujuk kepada makanan, pakaian, tempat kediaman, kesihatan, pendidikan, kemudahan, air dan sanitasi. Kalau kita lihat daripada keseluruhan ini tadi adalah perkara yang daripada kita bangun pagi sehingga kita tidur malam, inilah yang kita punya rutin harian. Jadi kalau tak ada makanan, kita pun tak bolehlah kelaparan. Tak ada pakaian, maka di manakah kita punya nak jaga kehormatan, tempat kediaman untuk kita berehat, untuk kesihatan, untuk kita melaksanakan aktiviti harian. Jadi perkara-perkara keperluan asas ini adalah perkara yang perlu pengguna faham. Ini adalah hak pengguna. Jadi pengguna dalam keperluan asas ini perlu diberikan maklumat-maklumat untuk terhadap perkhidmatan barangan yang selamat, iaitu pengguna perlu dilindungi daripada barang-barangan atau perkhidmatan yang boleh membahayakan terhadap kesihatan ataupun kehidupan seharian. Yang ketiganya adalah setelah mendapat keperluan asas ini tadi, paling utama dalam memberi satu hak kepada pengguna adalah pengguna perlu diberikan hak untuk mendapatkan maklumat-maklumat dan fakta bagi membolehkan mereka membuat pilihan yang tepat dan dilindungi daripada sebarang periklanan, pelabelan yang tidak jujur atau mengelirukan. Jadi di sini kita boleh lihat kaitan antara pengguna dengan peniaga, iaitu pengguna mempunyai hak mendapat maklumat manakala peniaga hendaklah bertanggungjawab memberikan maklumat yang tepat. Jadi di sini pengguna kita akan pergilah kepada hak yang keempat, iaitu hak untuk membuat pilihan. Apabila peniaga telah menjalankan tanggungjawab memberikan maklumat-maklumat yang perlu kepada pengguna, maka di situlah kuasa pengguna yang terbesar, iaitu untuk membuat pilihan terhadap apa perkara yang dia hendak beli, apa perkara yang dia hendak tempah, apa perkara yang dia hendak makan, di mana dia hendak tinggal. Jadi di sini selain daripada pengguna itu mempunyai kuasa membuat pilihan, ia secara automatik menyebabkan peniaga kita, harga kita, perkhidmatan yang ada sekarang ini yang ditawarkan oleh peniaga dapat memberi kelebihan kepada pengguna untuk membuat satu pilihan yang kompetitif dan mendapat suatu jaminan kualiti yang terbaik daripada perkhidmatan atau barang yang disediakan oleh peniaga. Dan saya rasa hak yang kelima ini juga pengguna adalah sangat penting, iaitu hak untuk menyuarakan pendapat. Dan saya percaya di sini pihak PIM juga ya Datuk, ini adalah suatu medium utama hak pengguna, iaitu menyuarakan pendapat yang digunakan oleh pihak-pihak pengguna melalui persatuan, melalui badan-badan untuk disampaikan terhadap menyuarakan kepentingan pengguna yang perlu diberi pertimbangan, yang perlu dijadikan dasar dalam pembangunan negara dan juga kepentingan pengguna. Okey, selain daripada itu ya, yang keenam adalah hak untuk mendapat ganti rugi. Setelah pengguna mendapat maklumat, setelah pengguna mempunyai hak untuk bersuara, maka hak untuk mendapatkan ganti rugi juga adalah amat penting kepada pengguna ya. Di mana
apabila pengguna telah diberikan sesuatu maklumat tetapi contohnya maklumat yang diberikan tidak tepat, maka pengguna mempunyai hak untuk mendapat ganti rugi. Ataupun daripada barang-barang yang telah dibeli atau ditempah tadi tu tidak mencapai tahap-tahap sebagaimana yang diiklankan. Jadi hak mendapat ganti rugi ini merupakan satu hak yang besar yang dapat melindungi pengguna daripada ditindas. Selain daripada itu, untuk yang ketujuh, hak pengguna juga adalah untuk mendapat pendidikan. Pendidikan ini sebagaimana yang Datuk ada sebut tadi bukan setakat kepada orang dewasa macam kita, bukan dalam forum Japan ini saja. Kita telah memberikan medium pendidikan pengguna ini seawal sekolah rendah, tadika pun ada di mana dekat situ kita dah ajar mereka tentang kebersihan, tentang alam sekitar dan sebagainya. Supaya daripada kecil lagi kita punya anak-anak dapat membina dan memahami konsep hak-hak pengguna. Dan yang terakhir adalah setelah mendapat hak-hak pendidikan dan maklumat ini tadi, maka hak-hak untuk hidup dalam alam persekitaran, dunia yang sihat dan juga jaminan kepada generasi akan datang adalah amat penting kepada pengguna. Saya rasa dengan 8 hak ini tadi, 8 hak asasi yang digariskan kepada pengguna, sekiranya kita bersama-sama dapat menghayati dan bekerjasama untuk memberikan hak-hak ini, kita insya-Allah dapat memberi perlindungan kepada pengguna. Banyak ya hak-hak asasi penghuni. Sebenarnya saya rasa ramai yang tak tahu. Ada 8 yang Puan sebutkan tadi. Okay, apabila terdapatnya hak-hak asasi pengguna, saya rasa perlu adanya satu perlindungan. Setiap individu ataupun kelompok mesti memerlukan satu badan ataupun satu kementerian ataupun satu jabatan untuk memberi perlindungan hak-hak asasi pengguna ini. Jadi saya rasa saya nak bagi satu soalan lagi saya tujukan kepada Puan Nurul. Apakah adakah pihak KPDN HEP memberi perlindungan kepada pengguna? KPDN HEP perlu beri perlindungan kepada pengguna. Itu tanggungjawab utama kami. Sebab itu nama kementerian kami adalah Hak Ehwal Pengguna. Jadi perlindungan itu bagaimana caranya? Okey, kita tidaklah boleh orang kata daripada celik pagi nak beri perlindungan kepada pengguna. Sebab pengguna itu dia melalui rutin harian mereka, maka mereka melalui perjalanan kehidupan harian. Tapi apabila mereka mempunyai sebarang kekeliruan ataupun mempunyai sebarang masalah dalam urusan-urusan seharian pengguna itu tadi, contohnya apabila pergi ke pasar, tengok harganya mahal. Jadi apakah yang diberi perlindungan di bawah KPDN HEP? Kita selain daripada memberikan pendidikan pengguna, kita turut menjalankan penguatkuasaan undang-undang yang bagaimana Datuk sebutkan tadi, iaitu akta yang paling besar kita kuatkuasakan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999. Di bawahnya itu merangkumi pematuhan standard keselamatan yang secara jelas secara perundangannya seperti standard keselamatan mainan kanak-kanak, bateri primer, tayar kenderaan, tayar celup, pelapik brek, kaca keselamatan kenderaan, topik keledar, pendedahan maklumat bengkel, larangan barangan tidak selamat seperti macam contoh yang kita wartakan, crystal ball. Kita juga melindungi pengguna daripada urus niaga perdagangan elektronik. Yang saya senaraikan tadi ini adalah perlindungan yang diberi secara kuasa undang-undang. Bagi mana-mana perlindungan kepada pengguna yang tidak melibatkan kesalahan pelanggaran undang-undang, pihak KPDN HEP juga turut menyediakan saluran-saluran aduan. Di mana saluran aduan ini, kalau saya boleh sebutlah di sini, kita mempunyai Enforcement Command Center dengan talian, ada 4 jenis talian. Kemudian kita juga mempunyai hotline 1800 886 800. Kita mempunyai 2 talian WhatsApp 019 848 8000 dan juga 019 279 4317. Selain daripada itu, kita juga mempunyai portal e-aduan iaitu e-aduan.kpdnhep.gov.my dan kita turut mempunyai aplikasi Easy Adu KPDN HEP. Maka dalam saluran-saluran yang disediakan oleh pihak kementerian ini adalah untuk memberi saluran-saluran
kepada pengguna untuk mendapatkan pengesahan semakan dan juga menyalurkan aduan supaya pihak KPDN HEP boleh turun dan siasat perkara-perkara yang pengguna alert ataupun memerlukan perhatian pihak kementerian. Jadi daripada segi perlindungan itu memang macam saya sebut tadilah, KPDN HEP memainkan peranan yang sangat penting sebab kalau pihak macam disebut oleh Datuk tadi, pihak badan PPIM untuk menyuarakan suara-suara pengguna, manakala pihak kementerian pula adalah untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan-keputusan yang penting dalam menentukan sejauh mana perlindungan pengguna itu dapat diberikan. Okey. Saya rasa tuan-tuan dah maklum ya. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan jangan takut untuk menyuarakan dan mempertahankan hak-hak kita sebagai seorang pengguna. Kerana terdapat perlindungan daripada pihak HEP, KPDN HEP di mana dikuatkuasakan satu undang-undang daripada bahagian penguatkuasa KPDN HEP. Panjang sangat, terbelit lidah saya. Okay. Guys, kita sebelum tu saya tengok dulu, rasanya tak ada soalan daripada pelayar FB. Okay, saya beralih kepada Datuk. Okay, sekali lagi apabila hak-hak asasi pengguna ini ditambah pula dengan diberi perlindungan sebagai seorang pengguna, jadi perkataan perjuangan itu saya rasa amat terserlah, Datuk. Jadi rasanya ramai di luar sana masih dan kekal berjuang untuk mendapatkan perlindungan maupun hak-hak asasi ini. Jadi saya rasa perjuangan ini memang begitu hebat. Saya rasa mungkin boleh Datuk terangkan apa yang Datuk dan pihak PPIM hadapi sepanjang berjuang membela pengguna. Dan mungkin bukan saja PPIM yang berjuang, adakah wujud persatuan maupun agensi lain yang turut serta menggalas tanggungjawab ini, Datuk? Silakan. Okey, sebenarnya kita lihat ya, tahap perjuangan yang kita laksanakan itu kadang-kadang ia juga boleh melibatkan perkara yang besar. Contohnya benda yang melibatkan alung, melibatkan sindiket, melibatkan contohnya Goris dah menang. Kalau itu tanya puan, dia tentu ingat Goris dah menang. Macam mana Goris dah menang melakukan berbagai perkara untuk menipu ya. Dan ini juga melibatkan dia punya perancangan dia yang bila kita masuk dalam urusan mereka menjadi marah pasal mereka kadang-kadang tak dapat keuntungan yang mereka biasa dapat ya. Dan benda ini merupakan satu ancaman jugalah. Jadi kalau kita nak melibatkan diri kita dalam isu ini, dia kadang-kadang ada yang buat, ada yang persatuan dia kadang-kadang dia buat untuk penjelasan, penerangan sahaja, tapi macam BPIM biasanya kita turun padang, kita deal dengan alung itu sendiri, kita deal dengan sindiket itu sendiri. Jadi kita lakukan ini pasal kalau kita tidak pergi turun padang, kesannya kadang-kadang tidak ada, kurang ada. Jadi itulah yang kita lakukan selain daripada membuat video, membuat klip-klip yang membawa penjelasan kepada para pengguna di luar sana. Kita juga menyiasat turun berjumpa tempat yang kita terima aduan itu untuk kita dapatkan penjelasan mereka apa keadaan sebenar. Kadang-kadang pengguna ini dia okey, tapi kadang-kadang dia pun tak okey juga. Kadang-kadang dia mengharapkan yang berlebihan pun ada juga. Jadi kita di persatuan ini kena berpakat dan bekerjasama dengan semua untuk kita memperolehi kesan yang kita kenaki. Pasal adalah lebih mudah mengelak daripada
kita hendak membaiki keadaan. Contohnya orang kalau dah hilang duit susah nak balik-balik, macam penyakit juga. Jadi bila kita bercerita pada pengguna supaya mereka faham dan berhati-hati, dan sebelum ambil tindakan boleh juga menghubungi kita bagi sebarang pengesahan yang mampu kita buat lah. Tapi kadang-kadang pengguna ini pula ada yang dengar cakap, ada yang tak dengar cakap. Kadang-kadang yang hilang pun begitu banyak duitnya setelah mereka tidak meneruti apa yang kita cakap. Pasal dia orang ialah dia tanya, bukan dia perlu ikut pun. Contohnya ada seorang itu dia buat investment. Dia kata investment ni boleh buat duit. Saya kata tak boleh, ni tak betul. Tapi dia buat juga. Dia masuk juga investment. Habislah. Dia buat macam mana? Jadi perkara seperti ini dah hilang 300-400 ribu, benda yang memang agak impossible untuk kita perolehi kembali. Kerana yang menipunya dia lebih merancang jangka panjang dan dia dapat apa yang dia nak dengan perancangan dan penipuan yang jelas. Jadi kita kena tentukan pengguna kita jangan mudah terpedaya dan cek betul-betul. Pasal kalau dulu saya teringat ya, ini Zaza ya, ada seorang makcik ni, dia dia berjumpa dengan Goris dan Menang. Puan dulu kenal, tahu dah familiar dengan Goris dan Menang ni ya? Ya. Okey. Jadi dia kena tipu 30,000 untuk kononnya nak beli barang lah, dapat all semua ni bayar, lepas tu tak dapat apa. Jadi kita bila berjumpa dengan dia pun cakap, tapi jangan cakap kat suami saya ya, pasal suami dia pun dia tak beritahu juga. Pasal dia pun dah takut dah hilang, tak pasal-pasal hilang 30,000. Jadi ini berlaku. Jadi kita alhamdulillah kita turun padang, kita dapat duit dia balik. Kita jumpa saya kata you baik bagi duit balik, kalau tidak kita akan ambil tindakan yang perlu. Jadi okeylah, dia selesai satu kes ni lah. Lepas tu saya ingat lebih kurang 6 bulan lepas tu saya terima lagi pengadu ni yang mengadu. Saya dengar suara dia, suara ni biasa kenal ni. Jadi bila dah dia biasa kenal ni, saya makcik ni bukan makcik yang dulu kata. Ya dia kata. Lepas tu macam mana kena tipu sekali lagi? Yelah bila makcik pergi dia bawa makcik ke pejabat dia, ni kena tipu pun 30,000 lebih juga. Bila pergi ke pejabat dia, dia kata makcik dah datang sini tempatnya menipu, kata dia. Makcik ni cakap dekat penipu ni, dekat Goris dan Menang ni. Tapi orang Goris dan Menang ni cukup pandai. Dia cakap yang itu yang tipu, yang ni yang betul. Cuba tengok, bayangkan kita bila tidak cukup ilmu kepenggunaan ni, ya ke? Jadi dia mudah sangat terpengaruh. Jadi kita biasanya lah kita mengadu perkara ini, dan kita ada juga buat macam blacklisting untuk syarikat-syarikat yang yang kita senarai hitam kan lah. Senarai hitam supaya mereka ni tak tipu pada orang lain, pula itu dia tipu pada orang lain. Jadi memang kita ada kita juga ada wujudkan bersama dengan KPDN pun kita jumpa ya, untuk memantau kes-kes yang amat merungsingkan. Kita juga berhubung juga dengan macam check on nasihat muda untuk kita berkongsi maklumat yang mana kita tidak mahu pengguna ini mudah-mudah ditipu tanpa apa-apa recourse. Tapi biasa hari ini penipuan yang melibatkan dia panggil cyber cheat ni memang sukar, pasal dia sukar dijak selepas mereka menipu. Jadi itulah antara kita kerjasama dengan semua, kita keluarkan berbagai video dan video kita mempunyai reach yang agak tinggi ya. Dan sebenarnya tahun lepas saja reach kita lebih kurang 300 juta lebih dengan para pengguna di luar sana lah. Jadi kita sentiasa buat apa yang perlu
bila timbul perkara-perkara yang melibatkan kepentingan pengguna. Zaza. Okey. Ya. Saya tengok betapa tegar dan gigihnya Datuk dalam memperjuangkan hak-hak kepenggunaan ini. Saya rasa banyak cabaran yang Datuk hadapi apabila kita berjuang untuk mempertahankan sesuatu. Tentu banyak cabaran yang Datuk hadapi, sama ada yang dah Datuk lalui ataupun belum Datuk lalui. Sekiranya tidak keberatan, boleh tak Datuk terangkan apakah cabaran yang dihadapi sepanjang berjuang membela pengguna? Ya, cabaran antaranya cabaran puak-puak tertentu ini yang alung ke apa bendanya untuk seolah-olah membeli kita, berkawan dengan kita. Pasal mereka ini biasa datang, nak jumpa, nak berkawan, nak ajak makan, nak ajak macam-macam. Tapi kita kena limitkan pergaulan kita bila ia melibatkan apa yang kita buat. Ya. Jadi kita biasanya jaranglah ataupun biasa tidak akan keluar karaoke ke atau minta barang ke dengan kumpulan-kumpulan ini. Memang tidak. Pasal kalau kita dah mula ambil barang dia orang, habislah. Dia sama juga dengan kalau kita tengok dalam askar pun dia ada etik dia. Dia tak boleh suka berkawan dengan semua, makan dengan jadi kita pun ada etik dia, mana kita beritahu semua kaki tangan kita dengan petugas kita, mereka tidak dibenarkan makan belanja orang. Pasal biasanya bila ia makan belanja orang, maka dia akan jadi huru-hara lah. Ia akan tergadai body lah. Inilah cerita dia ni. Jadi ini yang kita latih kaki tangan kita supaya tidak tidak pergi karaoke ke, pasal dia orang ni kerja dia nak bagi duit je sebenarnya. Menurut kita biasa dihantar duit RM20,000 pun. Kita pun sajalah tanya gurau ke dia kan, nak buat apa dia ni? Dia kata tak ada buat apa-apa, tak payah buat apa-apa pun. Kita boleh bagi tiap-tiap bulan, tapi you jangan heboh-heboh lah cerita ni dekat media. Dia orang itu kelemahan dia orang tak nak aktiviti mereka ini terkeluar dan terkesan. Jadi itulah antara yang kita latih kaki tangan kita supaya jangan minta telefon kepada orang, tak ada benda-benda, jangan buat kerja pasal ia akan melibatkan kita punya kita punya upaya kita untuk menilai bila kita dah termakan rugi. Tapi kalau dengan KPDN okey je lah, tak ada apa-apa. Dengan Zaza pun boleh makan dinner pun okey je. Bukan senang ya menghadapi cabaran-cabaran yang seperti yang Datuk sebutkan tadi. Memang itu antara cabaran. Dan memang begitu. Dan antaranya ada sekali itu seorang lawyer terkenal datang jumpa, dia kata sebab saya rasa Datuk, orang yang berjiwa kental saja yang boleh menghadapi cabaran-cabaran macam ni. Sebab itulah saya memang cukup berani dan sebab tu saya pemalu terutama dengan perempuan. Okey. Rasanya tuan-tuan, kalau perempuan lawa saya lagi malu. Aduh, malu. Okey. Saya rasa nampaknya kita dah sampai ke penghujung program. Sebelum itu saya berpendapat tidak sah kalau kita tidak dapat mengetahui cabaran daripada pihak puan juga. Saya rasa lagi banyak cabaran yang jadi saya rasa saya memerlukan jawapan daripada puan, sejauh mana pengguna cabaran yang puan hadapi dalam memantau pematuhan pengguna-pengguna ini. Okey. Secara cabaran yang pihak KPDN pula,
saya boleh kata yang paling besar lah. Sebenarnya ekspektasi pengguna terhadap apakah yang kementerian boleh beri perlindungan, itu adalah cabaran yang paling besar. Sebab sebagaimana yang Datuk Nazim pun cerita tadi, sekarang ini terlalu banyak perkara-perkara yang mana kita boleh katakan pengguna kita ni terjejas. Terutamanya sekarang saya boleh pergi kepada senario semasa semenjak kita dalam tempoh pandemik ini kan. Jadi apabila kita punya rakyat tidak boleh keluar rumah, maka kita sekarang dah mula banyak bertransaksi melalui dalam talian. Jadi cabaran yang saya rasa paling besar sekarang ini adalah apabila semua perkara boleh dilakukan secara atas talian. Dan yang macam Datuk sebut tadi, ceritanya Along kan dan sebagainya, semuanya apabila melibatkan kewangan pengguna, ia menjadi suatu isu yang sangat besar. Kewangan pengguna ini merangkumi macam tadi sama ada penipuan transaksi talian, yang keduanya apabila harga barang tu mahal. Jadi cabaran KPDN itu dia menjadi sangat besar apabila ekspektasi pengguna sangat tinggi bahawa pihak kementerian perlu membantu menyelesaikan perkara ini. Jadi macam yang Datuk sebut tadi, turun padang. Ya, pihak KPDN HEP juga turun padang. Tetapi macam kita pun KPDN HEP kita mempunyai kuasa melalui akta-akta yang kita kuasakan, yang mana punca-punca kuasa kita ini memberi kita satu panduan bagaimana melaksanakan penguatkuasaan, melaksanakan kita kata bidang tugas kami mengikut lunas-lunas garis panduan perundangan dan juga garis panduan tugas yang diberikan. Jadi kadang-kadang dalam hal ini kita melihat ada kekangan-kekangan yang mana pengguna kita tidak merasakan pihak KPDN ini cukup berusaha dalam membantu mereka menyelesaikan perkara ini. Jadi cabaran lain yang saya rasa amat sukar adalah macam yang juga Datuk sebut tadi, tidak dapat kami nafikan apabila kami melakukan penyiasatan tu bagi transaksi online, iaitu kita tidak menjumpai mana-mana individu fizikal yang kita boleh katakan scammer lah. Dia bila scammer ni dia menggunakan entiti-entiti orang lain ataupun entiti yang tidak wujud tetapi memperoleh keuntungan, memperdaya pengguna kita. Jadi apabila kita punya siasatan ni menemui jalan buntu, maka kita melihat pihaklah pengguna melihat bahawa pihak KPDN HEP ini tidaklah berkesan dalam tindakannya. Walau bagaimanapun, sebagaimana juga PPIM bekerjasama dengan NGO yang lain, pihak KPDN HEP tidaklah berputus asa dalam perkara ini kerana dengan ekspektasi yang besar daripada pengguna ini tadi, pihak KPDN HEP mengadakan bekerjasama dengan pihak PDRM, dengan pihak Bank Negara Malaysia, dengan pihak suruhan security, MCMC, untuk kita terus memperkasakan ilmu, pengetahuan, skill pegawai kita dalam mengendalikan cabaran-cabaran moden ini. Bukan lagi macam cabaran-cabaran dulu. Cabaran sekarang ini lebih bersifat tidak nyata, bersifat maya sahaja. Macam kita contoh hari ini kan, kita bersiaran secara online. Saya tidak berada pun di Jabatan Penerangan. Maka benda-benda beginilah yang kita pihak KPDN HEP harus terus untuk terus memperkasa, untuk terus mempelopori cara-cara bagaimana kita dapat membantu pengguna. Ya, Puan Zaza. Tengok ada soalan daripada pihak belayar, daripada Cik Muhammad Hafizuddin. Adakah kita sebagai pengguna ada hak untuk minta ganti rugi kalau beli barang secara atas talian? Silakan Puan. Soalan ini memang sesuai lah untuk saya. Okey, memang sebenarnya tidak kira lah kalau beli barangan secara atas talian ataupun secara fizikal, memang hak untuk menuntut ganti rugi itu sentiasa ada sebab itu adalah hak asasi pengguna. Walau bagaimanapun, memandangkan transaksi atas talian ni dia unik, bukan macam transaksi fizikal, kita pergi ke kedai, kita pilih barang dan kemudian kita membeli, kita bawa balik kan. Dan kalau fizikal ni kita boleh belek-belek dulu. Tapi kalau melalui online ni,
pembelian kita, biasanya kita tengok katalog dia, kita tengok testimoni orang, dan semakin menarik iklan itu, maka semakinlah orang mungkin berminat untuk membeli. Jadi bagaimanakah caranya hendak menuntut ganti rugi apabila memberi barangan secara atas talian? Okey, sebagai panduan ya, apabila melakukan transaksi atas talian, perkara-perkara yang perlu dititik beratkan oleh pengguna adalah komunikasi yang berlaku secara atas talian. Di sini saya ingin menasihatkan para pengguna semua, apabila involve dalam transaksi dalam talian, sebarang iklan-iklan ya, yang masa kita nak pilih-pilih barang kan kita kita tengok dia punya iklan, kita tengok dia punya paparan harga. Saya sarankan dari segi daripada permulaan kita kita panggil usha lah barang tu, kita dah mula simpan screenshot iklan, apa dia kata boleh bertahan makan ubat ini boleh kurus dalam masa seminggu, contoh kan. Kalau perempuan dia sukalah makan ubat kurus kan, jadi dia kata boleh kurus seminggu. Jadi kenyataan ini, iklan-iklan online ini hendaklah di screenshot, disimpan. Kemudian bukan setakat iklan sahaja, perlu memastikan apa-apa juga komunikasi. Kalau dia kata by WhatsApp ke by Facebook dan sebagainya, screenshot ini perlulah disimpan, termasuk juga bukti-bukti bayaran online. Disebabkan itu di bawah Peraturan Perlindungan Pengguna Urus Niaga Perdagangan Elektronik telah menggariskan kalau pihak peniaga itu tidak memaparkan namanya, tidak memaparkan nombor SSM dia, adalah menjadi satu kesalahan. Itu kita ingin menggalakkan kepada pengguna hanya berurus niaga bagi urus niaga iklan-iklan dalam talian ni yang mempunyai paparan yang jelas dengan siapa sebenarnya kita berurusan. Sebab apabila kita hendak membuat tuntutan ganti rugi kepada pihak tribunal, biasanya kita memerlukan dengan siapa yang kita buat urusan. Jadi kalau pihak pengguna mengumpulkan maklumat-maklumat yang perlu macam tadilah, iklan oleh siapa, apa yang diiklankan, dengan siapa kita berurusan, dengan siapa kita pindah duit, bank mana yang terlibat, maka urusan-urusan tuntutan tebus rugi boleh dilaksanakan oleh pengguna yang terpedaya tadi. Okey, kesinambungan soalan tadi, ada seorang melontarkan soalan juga daripada Cik Elias Hisham. Soalannya, kalau beli barang secara atas talian tapi rosak atau hilang ketika proses penghantaran, seller dan kurier tidak mahu bertanggungjawab, apakah tindakan yang boleh dilakukan sebagai seorang pengguna? Okey, di sini saya ingin highlight lah, apabila dalam talian tu saya kata tadi, bila kita dah mula berubah kepada transaksi dalam talian ni, banyak proses-proses kehidupan kita mula berbeza, berubah. Sekarang ni macam tadi melibatkan penghantaran oleh kurier. Sebenarnya kurier ini juga sebahagian daripada perkhidmatan kepada pengguna. Jadi bagaimana caranya untuk membuat tuntutan? Tuntutannya di sini adalah macam saya cakap tadi, kita perlu mengumpulkan dokumen-dokumen yang mana, macam contohlah bila kita tahu dengan kurier mana kita berurusan, maka kita boleh menamakan pihak yang dituntut adalah pihak kurier tersebut. Dan macam contoh barang tidak sampai dan sebagainya. Tuntutan boleh dibuat di Tribunal Tuntutan Pengguna. Okey, apakah maksudnya tuntutan? Tuntutan di sini pihak tribunal akan membuat pendengaran, yang mana pendengaran tadi akan menentukan sejauh mana liability kesalahan pihak kurier tersebut, dan pihak Presiden Tribunal akan memberikan keputusan sama ada mendapat ganti barang atau mendapat ganti rugi yang bersesuaian dengan kerosakan ataupun barang yang tidak diterima tadi. Jadi bagi saya, kalau melibatkan kurier ni pun tidak ada masalah untuk kita membuat tuntutan, sebab mereka ini menyediakan perkhidmatan yang dilindungi di bawah perlindungan pengguna sebagai hak kita apabila kita membuat transaksi. Okey, baik. Ada lagi soalan ya Puan. Daripada para Artemis, adakah kenaikan harga barang tergolong juga dalam hak penggunaan, khususnya sekarang apabila isu bekalan ayam di pasaran, harga makanan bukan sahaja berasaskan ayam yang bukan pun turut dinaikkan harga, ini menjadi satu beban kos sara hidup bagi yang berpendapatan rendah.
apa langkah KPDN HCP untuk mengawal kenaikan harga barangan ini? Okey. Alright, soalan ni memang saya agak dah menjangka lah akan keluar sebenarnya. Tapi awak kata tak apa, kita menjawab daripada skop perlindungan pengguna itu sendiri. Okey. Macam disebutkan tadi, perlindungan pengguna mendapatkan hak maklumat dan sebagainya. Jadi kalau dari segi kenaikan harga, di situlah datangnya hak pengguna yang paling utama mendapatkan maklumat. Contohnya apabila kita melakukan sesuatu, kita nak beli barang kan, macam contoh ayam tadi. Kita hendaklah dari segi pengguna, kita hendaklah memastikan bila kita nak beli ayam tu tadi, kita boleh nampak harga dia. Jadi selaku pengguna, kita boleh tahu harga itu ada kenaikan ke atau ia adalah harga semalam ataupun harganya telah menurun. Jadi apabila hak mendapatkan maklumat itu, pengguna dah guna, maka di situlah orang kata pengguna dapat menyalurkan sebarang kenaikan harga maklumat tersebut kepada pihak KPDN HCP. Okey, apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak KPDN HCP dalam menangani kenaikan harga dan juga kos sara hidup? Okey, soalan ni sebenarnya amat besar untuk saya ulaskan. Tetapi apa yang boleh saya katakan adalah pihak kerajaan lah, saya salah satunya Kementerian Perdagangan, secara keseluruhannya menggembleng tenaga, orang kata berbincang, walaupun ada orang kata asyik berbincang je bila nak dapat tindakannya. Tetapi dalam mana-mana isu besar, memang kementerian-kementerian melalui ketua-ketua agensi akan berbincang untuk melihat bidang-bidang kuasa, bidang-bidang skop tugas kementerian masing-masing di mana setiap kementerian itu akan berperanan untuk membantu mengekang perkara ini. Dan saya tidak dapat nafikanlah dalam hal kenaikan harga barang ini, ia sedikit mengambil masa kerana ia bukan hanya isu dalam negara. Ia juga melibatkan isu luar negara yang mana pihak kerajaan perlu membuat satu keputusan yang sangat penting untuk memastikan bekalan barang itu mencukupi dan harga barangan tersebut mampu dimiliki oleh rakyat. Ia bukanlah satu perkara yang mudah untuk untuk macam contoh bahagian penguatkuasa atau KPDN HCP satu kementerian saja untuk bertindak. Ia melibatkan penggemblengan semua kementerian di bawah kerajaan untuk memastikan apa juga langkah ataupun dasar yang diambil dapat melindungi pengguna daripada harga yang tinggi dan membebankan mereka inilah. Saya secara detail tidak boleh bercerita lebih lanjut kerana perkara ini terlampau besar macam saya sebutkan tadi. Tetapi insya-Allah kita doalah bersama-sama agar usaha-usaha yang diambil oleh pihak kerajaan, pandangan-pandangan yang kita dengar macam contoh tadi daripada Datuk Nazim sendiri pun ada bincang isu kenaikan harga ini dengan pihak-pihak kementerian. Maka pandangan-pandangan daripada pelbagai pihak ini diambil kira oleh kerajaan kita untuk mengambil satu keputusan yang terbaik sama ada dalam jangka masa pendek atau jangka masa panjang. Kita harapkan situasi ini akan reda dan harga dapat kembali kepada harga yang mampu bilik kepada pengguna, insya-Allah. Apabila saya lihat ketiga-tiga soalan tersebut, ianya berkait rapat dengan tentang perkara yang perlu diteliti sebelum membeli sesuatu barang. Macam setiap seorang pengguna ini macam kita sebagai seorang pengguna, kita perlu meneliti beberapa perkara yang perlu, yang wajib kita tengok sebelum kita membeli sesuatu barangan itu. Jadi apa yang Puan rasa, apakah perkara yang perlu diteliti sebelum membeli barangan? Okey, perkara yang perlu diteliti. Okey, pada pandangan saya sebelum melihat kepada apa perkara yang perlu diteliti, pertama sekali pengguna hendaklah membezakan apakah ia satu keperluan atau kehendak. Okey, jadi dalam kita pengguna itu menggunakan hak dia untuk memilih barangan ataupun suatu perkhidmatan itu, adakah ia berbentuk keperluan atau kehendak. Kalau ia berbentuk keperluan, maka perkara-perkara yang sangat penting untuk kita lihat adalah macam contoh untuk barangan ya, kita hendaklah tahu adakah barangan itu asal dari mana-mana. Macam contoh di Malaysia ini isu halal tak halal sangat sensitif. Jadi perlulah kita pengguna itu melihat dengan teliti. Kalau kita ambil barang kan yang kita hendak beli itu, kita hendaklah membaca semua maklumat-maklumat yang tertera. Kalau kita boleh lihat melibatkan makanan terutamanya, dia ada di situ. Barang itu diperbuat daripada apa? Apa kuantitinya?
Kemudian daripada segi yang lain, ada tarikh tamat luputnya. Jadi perkara-perkara ini adalah perkara yang sangat penting untuk pengguna kita tengok dahulu. Kadang-kadang pengguna kita ni, dia dia shopping kan, dia ambil, dia tak tengok maklumat. Tiba-tiba bila dia dah balik, dia tengok rupa-rupanya barang ni tarikhnya dah luput. Jadi di sini itu yang mendatangkan hak tebus rugi dan sebagainya. Tetapi sekiranya pengguna membaca maklumat-maklumat yang ada pada barangan ya, sebagai contoh kuantiti, berat, penerangan umum terhadap produk seperti kandungan, panduan penggunaan dan orang kata batasan-batasan sama ada boleh pakai masa bila atau tidak kan. Jadi di sini pengguna mempunyai, selain daripada mempunyai hak untuk orang kata mendapat maklumat dan sebagainya, pengguna juga mempunyai tanggungjawab untuk meneliti dahulu barangan-barangan ataupun perkhidmatan sebelum dia membuat keputusan untuk membeli. Saya nak kaitkan jugalah saya kan sebagai perempuan, mak-mak dulu biasa kan kita dengar window shopping. Jadi di sini hak untuk meneliti maklumat-maklumat sebelum pembelian barang tu, itulah yang sebenarnya window shopping perempuan ni buat. Biarlah lambat, biarlah banyak kedai masuk, biarlah banyak barang yang sama. Contoh kita nak beli kasut je, tapi kasut aku kata daripada satu kedai ke satu kedai kita singgah. Kenapa kita singgah? Sebab kita nak membeli, nak membuat satu pilihan yang terbaik dalam kita meneliti sebelum kita membuat keputusan membeli. Jadi di sini selain daripada itu, saya rasa amat penting jugalah kalau melibatkan keselamatan, barang-barang yang melibatkan keselamatan seperti ubat-ubatan atau barangan elektrik, amatlah penting untuk pengguna melihat kelulusan, kualiti, certification pihak-pihak yang berwajib, contohnya seperti SIRIM, seperti Suruhanjaya Tenaga, kerana barangan-barangan ini dengan certification itu tadi menunjukkan bahawa ia telah diuji dan mendapat kelulusan daripada badan-badan yang diiktiraf oleh kerajaan dalam menjamin keselamatan barang-barang tadi. Apa yang saya faham tadi, kita kena perlu melihat 5 perkara sebelum membeli barang ya. Tempat asal produk betul, termasuk nama dan alamat penghilang. Yang kedua, tarikh produk dihilangkan. Dan berat minimum, kuantiti ataupun amaun buatan barang. Keempat, penerangan umum seperti yang Puan katakan tadi, dan yang terakhir keterangan tentang kandungan produk. Betul. Okay. Betul. Sebelum saya beralih soalan selanjutnya kepada Puan, saya beralih kepada Datuk. Datuk, ni ada soalan daripada pihak pelayar, daripada para Artemis lagi. Mengajukan soalan, bagaimana cara untuk berhubung terus dengan PPIM untuk dapatkan bantuan berkaitan hak-hak kepenggunaan atau DSCAM? Silakan Datuk. Datuk? Dengar? Datuk off mic. Dia Datuk offline ya? Off mic. Atas. Okey. Boleh dengar tak? Okey Datuk, ada soalan daripada pihak pelayar, daripada para Artemis. Soalannya, bagaimana cara untuk berhubung terus dengan PPIM untuk dapatkan bantuan berkaitan hak-hak kepenggunaan atau DSCAM? Silakan Datuk. Dia sebenarnya mudah. Kita ada pejabat kita ya. Pejabat kita yang paling mudah sekali di Keramat ataupun boleh datang ke pusat aduan juga yang di Villa Puteri ini. Jadi tapi eloklah telefon dulu. Telefon kita 019-359-1000 untuk kita tengok apa yang berkaitan lah. Kadang-kadang orang nak tanya pasal Along, kes-kes Along ini kita buat dekat Keramat saja, tapi kes yang lain dekat sini. Jadi kalau kes kebajikan tu dekat satu lagi pejabat dekat Keramat. Jadi kita tengok apa yang berkaitan. Tapi kita ingin juga menjemput kalau orang yang berminat datang kena berdepan lah untuk kita beri penjelasan. Kita ada tiap-tiap saya ingat tiap bulan memang kita ada panggil mereka yang minat untuk berdepan dengan kita untuk untuk kita memberi nasihat ya.
untuk kita bercerita. Datang ke pejabat kita. Nombor telefon tadi 019-359-1000 ataupun telefon pembantu saya 013-611-6666. Untuk buat appointment terus, kita mudah je, kita suka berjumpa untuk bercerita. Baik. Terima kasih. Okey. Saya nak bertanya kepada Datuk. Apakah yang Datuk rasa pandangan daripada Datuk, nasihat Datuk kepada semua pengguna di luar sana? Okey, pengguna jangan terlalu obses terhadap apa-apa barang pun. Apa-apa perkara pun. Maknanya kalau dia dengar berita, ditapis je berita itu. Kalau dia tengok barang, dia ambil masa untuk digest sebenarnya barang ni perlu atau tidak. Kadang-kadang barang murah, tapi sebenarnya kita tak perlu beli pun, kita pun tak pakai. Tapi masa murah kita beli juga. Atau memberita, kita dapat berita. Pasal pengguna ni tanggungjawab dia besar. Dia berita apa-apa pun dia kena tengok betul-betul kalau tidak dia sampai pada orang lain. Jadi dah jadi berita, lama-lama dia jadi fitnah. Jadi kita pengguna perlu mempunyai etika lah selain daripada 8 perkara tadi yang berkaitan dengan menyuarakan, dapat maklumat. Sebab tu kita suara je kita cakap macam-macam. Sampai kadang-kadang orang KPDN pun marah kat kita, tak reza. Tapi bukan yang puan ni, dia baik. Yang lain tu lah kadang-kadang dia marah kita pasal kita banyak cakap kata dia. Tapi itu hak kita. Itu hak kita. Jadi kita boleh cakap lah. Jangan kita ada niat tak betul, sudahlah. Kita tak ada masalah. Kita cerita pasal contohnya daging, contohnya ayam mahal tak pasal-pasal dan benda ni kadang ada sorok, kadang ada penipuan. Jadi kita kena tahu peranan kita dan apa yang kita boleh buat. Ya. Maknanya kadang-kadang kalau pengguna, kalau dia dapat barang tak betul pun dia tak boleh nak pergi pukul orang tu. Dia boleh bagi kat kita, mungkin kita tolong pergi jekah sikit. Tak ada, saya takut pada Puan Nurul ada. Pasal saya cakap benda lain dia cakap pula. Jadi kita Puan Nurul, sebagai seorang pegawai penguatkuasa, apa harapan Puan dalam pelindungan pengguna? Ya. Okey, sebagai betul sebahagian daripada penguatkuasa lah KPDN HEP, amatlah besar harapan daripada pihak kementerian, saya percaya bahawa agar pihak pengguna kita termasuklah NGO-NGO seperti PPIM terus memberikan kepercayaan kepada pihak kementerian, kerana pihak kementerian ini merupakan salah satu daripada kementerian yang berperanan untuk memperjuangkan perlindungan pengguna ini. Jadi walaupun ada isu-isu tertentu yang mungkinlah orang kata tidak cepat ataupun tidaklah semudah mana yang difikirkan untuk diselesaikan, walau bagaimanapun peranan kementerian tidak pernah putus untuk membantu pengguna, untuk memperkasakan pengguna, untuk menjadikan situasi di Malaysia ini pengguna kita berdaya upaya yang mampu membuat pilihan dan mendapat perkhidmatan dan barangan yang terbaik untuk mereka. Jadi kita nak situasi yang harmoni ini dan pengguna selalu mendapat keutamaan kelebihan dalam perlindungan pengguna dan juga barangan-barangan ataupun perkhidmatan yang diberikan kepada mereka agar kehidupan mereka lebih baik. Manakala dari segi aspek perniagaan pula, sebab KPDN HEP ni macam disebut di awal tadi merangkumi perlindungan pengguna dan juga perdagangan. Dan kita melihat di sini pihak kementerian secara sebaliknya lah dari segi perlindungan pengguna ini, kita berharap apabila pihak pengguna kita ini telah menjadi satu pengguna yang berdaya upaya membuat pilihan terbaik, mendapat pilihan yang terbaik untuk penawaran kepada mereka, perdagangan di Malaysia juga akan lebih maju, akan lebih beretika, akan lebih berhemah, yang mana peniaga-peniaga kita ini faham pengguna di Malaysia ini mempunyai suara yang kuat. Jika mereka peniaga-peniaga ini mengambil kesempatan atau mempergunakan atau memperdaya pengguna, maka peniaga-peniaga ini sendiri akan takut kerana hak-hak pengguna di Malaysia itu begitu kuat, kerana pengguna-pengguna kita ini telah menjadi pengguna yang bijak, menjadi pengguna yang sangat berpengetahuan dan juga berlatar belakangkan dengan
ilmu kepenggunaan yang tinggi macam Datuk sebut tadi. Sebab itu perjuangan kepenggunaan ini amat besar dan perlu berterusan kerana ilmu-ilmu kepenggunaan ini perlu terus diterap daripada semasa ke semasa mengikut peredaran semasa kita. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Masa mencemburui kita ya Datuk, Puan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk dan Puan di atas kesudian meluangkan masa bersama saya dan penerbit untuk membincangkan tajuk yang menarik ini iaitu perjuangan dalam kepenggunaan. Terima kasih juga kepada para pengguna di luar sana yang juga pelayar FB page Japan WPKL yang sudi juga meluangkan masa bersama kami sehingga ke akhir program influencer ini. Saya selaku moderator pada hari ini mewakili penerbit dan tim influencer at Japan WPKLP memohon maaf sekiranya terdapat kekilafan di sepanjang program ini berlangsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi. Terima kasih Puan. Terima kasih Datuk. Terima kasih Puan. Jumpa lagi. Sudi meluangkan masa, insya-Allah jumpa lagi.